Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kerana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah izin dan rahmat, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlampau banyak kepada kita. Tajuk kita hari ini, Allah sayang kita. Allah memberi rahmat, Allah sayang kita. Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun baca bismillah pun. Itulah yang menjadi pegangan kita. Kenapa Allah? Allah banyak, Allah tanda-tanda banyak Allah sayang kita. Tanda-tanda Allah sayang kita banyak. Banyak. Di antara nikmat-nikmat yang Allah beri. Seperti matahari. Nikmat matahari. Bayangkan kalau tak ada matahari. Sentiasa gelap je. Gelap. 24 jam gelap. Apa cerita ni gelap? Jadi Allah bagi matahari, nikmat matahari. Bukan sahaja untuk manusia, begitu juga untuk haiwan, begitu juga untuk makhluk-makhluk lain, dan begitu juga untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan bukan air pun perlukan, air perlukan cahaya matahari. Cahaya matahari. Dan Allah bagi vitamin D melalui cahaya matahari. Vitamin D tak boleh dibuat oleh manusia. Tapi kita akan mendapat vitamin D. Sebab itulah sekarang ni vitamin D lah ni. Kalau siapa keluar daripada rumah, ambil panas ni, vitamin D lah sekarang. Vitamin D. Itulah Allah sayang kita. Allah bagi air, menyediakan air. Ada yang masin, ada yang tawar. Allah bagi semua. Air masin, air tawar. Itulah Allah sayang kepada hamba-Nya. Air masin, air tawar. Air tawar. Sedangkan kita kalau tak ada air, habislah kita. Badan kita 70% adalah mengandungi air. Darah boleh mengalir dengan adanya air. Adanya air. Air itu penting. Tak ada air. Kalau tak makan, mungkin 2 minggu boleh. Tapi kalau tak minum 2 minggu, teruk tu. Teruk. Begitu juga pokok. Pokok memerlukan air. Kau bagi baja banyak pun tak guna. Banyak bagi baja kat pokok, tapi tak siram, mati pokok tu. Mati. Tapi kalau tak bagi baja, tapi kau siram dia, boleh hidup. Tapi tak subur lah, tapi boleh hidup. Boleh hidup. Itu yang penting. Itu yang penting kepada kita. Air. Allah cipta air. Udara. Allah bagi udara. Dan udara yang Allah beri ialah udara bersih. Yang kotor ni manusia yang buat. Yang kotor manusia. Begitu juga air. Air yang Allah beri, air yang bersih. Air sungai bersih. Dulu, 30-40 tahun dulu. Air sungai bersih. Bersih. Boleh minum. Bukan setakat mandi apa semua. Sekarang sudah jadi teh tarik. Teh tarik. Mana-mana di Malaysia pun, sungai dah jadi teh tarik. Paling sikit sangatlah sungai yang masih lagi boleh dimandi, nak minum terasa dah tak ada dah. Tak kira lah di Semenanjung ke, Sarawak ke, Sabah ke, semua dah jadi teh tarik. Teh tarik. Dulu, masa tu kecil-kecil dulu. Dulu, 60 tahun dulu. Sebelum merdeka. Sungai, jernih air. Sanggup minum air sungai? Sanggup dulu. Jernih. Allahu Akbar. Nikmat Allah beri air. Tapi yang mengotorkan ialah manusia. Manusia mengotorkan. Tebang balak. Habis kotor. Habis kotor. Tebang balak. Macam-macam buat kotor. Alirkan bahan buangan kilang. Maka sungai jadi kotor. Manusia yang buat. Manusia buat. Jadi jahanam dunia ini adalah kerana tangan-tangan manusia. Begitu juga udara. Udara bersih. Udara bersih. Bayangkan, pokok mengeluarkan oksigen. Itu betapa indahnya hubungan pokok dengan manusia. Dia mengeluarkan oksigen untuk manusia. Tapi manusia mengeluarkan asap kereta. Jadi kotor, polluted, macam-macam lah. Macam-macam jadi. Jadi Allah dah sayang kita. Kita yang merosakkan. Kita yang merosakkan sesuatu itu. Udara bersih, diberi bersih, tapi kita yang mengotorkan. Air bersih, tapi kita yang mengotorkan. Manusia, tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Udara, matahari.
Bulan, cantiknya bulan, indah bulan. Semua itu adalah kerana Allah sayang kepada hambanya. Hamba Allah, Allah sayang kepada hambanya. Sehingga Allah menciptakan syurga. Sebab Allah tahu bagi orang yang betul-betul patuh, orang-orang yang patuh perintah Allah, patuh perintah Allah, maka dia sediakan syurga. Syurga orang perintah Allah. Tapi orang tak perintah, orang tak ikut perintah, ke mana lagi? Kalau tidak ke neraka. Nauzubillah min zalik. Berat juga, berat. Jadi Allah sayang kita. Allah menciptakan sesuatu itu memang memberi kebaikan kepada kita. Memberi kebaikan. Kita yang merosakkan. Contoh masa 24 jam. Dah cantik dah. 24 jam Allah bagi masa waktu. Adil. Tak kira kecil, manusia besar. Berpangkat, tidak berpangkat. Kaya atau miskin. Di bandar atau di kota. Di dalam gua. Ataupun di kampung. Semuanya 24 jam. 24 jam. 24 jam. Allah bagi adil. Dan Allah ingin melihat sejauh mana kita menguruskan masa itu. Menguruskan masa. Masa yang Allah beri. Ada orang dia kata, tak cukup masa. Ada orang tak cukup masa. Ada orang tak cukup masa. 24 jam tak cukup. Takkan kau nak 30 jam? Sorry. Tak cukup. Ada orang lebih masa. Tak tahu nak buat apa hari ni. Tak tahu nak buat apa. Itu jenis lebih masa. Lebih masa. Pengurusan masa. Time management. Itu juga penting. Kena mengurus. Masa sudah 24 jam. Macam mana kita nak memaksimalkan. Full utilize. Masa itu. Itu kena belajar. Kena belajar, kena tahu. Tapi yang penting sekali ialah penuhilah dengan ibadah. Ni tak lama dah. Bulan Ramadan ni. Masa kita akan terisi dengan ibadah-ibadah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita berzikir, kita solat, baca Quran. Cantik kan? Cantik. Tapi selepas Ramadan tu sepatutnya continue lah. Continue lah kan? Continue. Tapi berapa ramai yang boleh nak continue tu? Itu yang jadi masalah. Kau ada day hari ini? Batuk pula. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Jadi Allah sayang kita. Allah dah bagi dah. Dah bagi dah cahaya, dah bagi dah matahari, dah bagi dah bulan, dah bagi dah waktu, dah bagi air, udara. Semua dah bagi dah. Itu tanda Allah sayang kita. Adakah kita sayang kepada Allah? Ada apa budi yang Allah beri kepada kita, kita balas? Sebab itu orang yang berbudi dengan Allah SWT, dia akan masuk syurga. Berbudi itu kena ada cara. Kena ada cara. Amal ma'ruf nahi mungkar. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Itulah kata kuncinya. Kata kuncinya. Tapi dalam keadaan kehidupan kita, ada juga kita boleh melihat tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Ada tanda. Ada tanda. Tanda-tanda. Sebelum itu, Atuk nak berkongsi sedikit mengenai bagaimana nak membersihkan hati. Ya, Adi Wira. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adi Wira. Join Atuk. Ini juga penting dalam menghadapi Ramadan. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tak lama dah. Tak lama dah. Hari ini 18. 5 hari lagi. 4 hari lagi. Dah tak lama dah. Dah tak lama dah. 18 Mac, 23 Mac kan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita tunggu akan membuahkan hasil. YouTube Atuk channel apa? YouTube Atuk Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Adi. Boleh? Tolong subscribe. Haji Mat Atuk. Itu yang ada kat belakang tu. Haji Mat Atuk TV. Haji Mat Atuk. Ada kat belakang tu. Itu adik. Terima kasih adik. Terima kasih. Ya Ron. Lama tak nampak Ron. Hai. Rindu kepada Ron. Bila nak turun ni? Bila Ron nak turun? Ron. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Bila nak buat bicara naik kotak pasti meriah. Live Atuk. Buat bicara naik kotak. Nantilah kita buat. Terima kasih Adil. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Ingatkan Ron tadi nak bagi tahu minyak turun. Minyak tak turun. Minyak tak turun. Nah, kau tu kongsi sikit sebelum kita pergi kepada apa ni tanda-tanda Allah sayang kita. Bagaimana kita nak membersihkan hati kita? Sebab kita akan bertemu dengan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Setiap tahun kita tunggu Ramadan. Setiap tahun. Turun sekupang. Turun sekupang. Ron 97 lah. 95 tak turun. Tak turun. Atau tengok kalau di stesen minyak, Ron apa ni orang asing hanya boleh beli RON 97. 95 tak boleh. Orang asing. Tapi budak-budak mana tahu kan. Dia pergi pam minyak dia. Kuning. RM50. Dia masuk. Kalau takkan nak tanya. Kau Singapura ke? Kau Thailand ke? Kau Bangla ke? Bangla pula. Macam itulah. Atau nak kongsi sedikit tanda-tanda nak membersihkan hati. Cara-cara nak membersihkan hati. Ini penting ya. Ini penting. Penting dalam hidup kita membersihkan hati itu penting. Sebab banyak kelebihannya. Apabila kita berjaya membersihkan hati, kan? Lambat doa, Allah terus beri. Allah terus makbulkan. Itu orang bersih hati. Kadang-kadang orang yang hatinya bersih ni, dia terlintas je. Berdoa tidak, apa tidak. Terlintas saja apa kehendak dia. Terus Allah beri. Itu hebat. Hebat. Orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan orang yang memiliki hati yang bersih. Allah sayang dia. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak membersihkan hati kita? Amalan sepanjang masa yang kita mesti buat. InsyaAllah kita akan mendapat bersihkan hati dan kita akan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Rahmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Itu yang penting. Adik. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat. Kita selawat sekali. Allah berselawat 10 kali kepada kita. Hebat. Hebat. Okey. Tips untuk membersihkan hati. Pertama sekali, solat wajib. Mestilah tepat pada waktu. Tepat pada waktu ni kalau boleh awal waktu lah. Awal waktu. Solat wajib, jangan tinggal. Kemudian solat sunat, terutama 12 rakaat solat qabliyah ba'diyah. Itu kena buat. Kena buat. Satu, syarat. Itu syarat nak bersih hati. Yang kedua, qiyamul lail. Bangun malam. Sekejap pun tak apa. Terbangun pun tak apa. Terbangun pun tak apa. Terbangun pun tak apa. Tak nak solat pun tak apa. Kurang-kurangnya apabila bangkit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidur balik. InsyaAllah tak apa dah. Tapi yang eloknya kau dah bangun tu pergilah solat. Solat tahajud. Itu nak bersih hati ni. Dua. Tadi solat wajib, kemudian solat ba'diyah qabliyah, solat iringan. Kemudian yang ketiga ialah qiyamul lail. Bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama solat tahajud. Okey, dan antara untuk membersihkan hati juga ialah zikir, sentiasa zikir. Sentiasa zikir, mulut sentiasa, ataupun zikir dalam hati, sentiasa zikir. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Tapi tak ingat tu 30 juzuk. Qul huwallah ingatlah. Kau bacalah Qul huwallah. Kau bacalah Qul huwallah. Baca, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terutamanya masa terluang. Lagi-lagi tu cara bersih hati, berkawan dengan ulama, berkawan dengan orang yang ada ilmu agama. Itu penting. Ya, Adiwira, sejak ke belakang ni banyak menghabiskan masa urus kerja rumah tu. Lupa zikrullah. Kena baikilah. Masa urus rumah pun zikirlah. Masa urus rumah boleh. Aidil boleh. Jadi berkawan dengan orang-orang yang alim. Ataupun orang-orang yang suka pergi masjid. Itu untuk membersihkan hati. Ni Atuk nak share sikit bersih. Ni belum pergi lagi kepada tajuk-tajuk tanda-tanda Allah sayang ni. Nak bersih hati. Yang ketujuh. Elakkan daripada bersahabat dengan orang yang banyak buat dosa. Banyak buat perkara-perkara mungkar. Berkawan boleh. Jangan fitnah dia. Tapi jangan rapat. Jangan duk minum kopi, minum ni dengan dia hari-hari. Jangan.
Elakkan, hati kita tidak akan bersih. Hati kita tidak akan bersih. Ini tips, tips untuk bersih. Untuk membersihkan hati. InsyaAllah, Aidi. InsyaAllah. Bersih hati. Jadi berkawan. Dan seterusnya, bersedekahlah walaupun sedikit. Nak bersihkan hati, bersedekah. Terutama masa tak ada duit. Tak ada duit, bersedekah juga. Ataupun tiba-tiba saja ada orang datang. Bang, tolong bang. Saya tak makan lagi ni. Terus bagi. Terus bagi. Terus bagi. Walau sekadar sedikit pun. Sedikit. Tapi ada juga. Masa kalau masa makan di restoran tu, tiba-tiba orang datang minta sedekah. You dah makan dah? Belum. Okey, duduk. Kita saya belanja kamu makan. Order apa kau nak makan. Tapi saya nak duit. Jadi nak duit. Itu yang jadi kita ketawa tu. Dan bagi jugalah kan. Bagi jugalah. Nak bersihkan hati. Bersihkan hati. Okey, seterusnya yang ke-9, cara nak bersihkan hati. Bersihkan hati. Selalu rapat dengan ibu bapa. Peluk ibu bapa pagi-pagi, peluk. Cium ibu bapa dan minta doa. Ibu, ayah, doakan Alung, doakan Ucu, doakan Angah. Minta. Tapi dah tua dah tu. Mak saya pun 90. Saya 70. Tak kisah. Tak kisah, masih balik boleh lagi peluk-peluk, tak ada masalah. Dengan ibu bapa itu penting. Penting. Ibu bapa. Rasulullah kata, orang yang paling engkau kena hormati ialah ibu bapa. Selepas daripada Allah, selepas daripada Rasulullah, ialah ibu bapa. Ibu bapa kita. Itu penting. Itu penting. Tapi suami, tapi isteri dia kena suami dulu. Allah, Rasulullah, suami. Rasulullah suami. Kalau dia dah kahwin lah. Kalau belum kahwin, ibu bapa. Kalau laki-laki dah kahwin pun, ibu bapa. Allah, Rasulullah, ibu bapa. Ibu bapa. Jadi itulah tips. Sedikit tips mengenai bagaimana nak membersihkan hati. Dan ada satu lagi, satu lupa. Last punya, iaitu jangan makan banyak. Ini juga Rasulullah amalkan. Jangan makan banyak. Makan banyak. Rasulullah tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tidak pernah. Dan Rasulullah memanglah kalau hari Isnin kami kan dia puasa. Puasa. Dan Rasulullah kata puasa yang paling baik, puasa sunat yang paling baik ialah puasa Nabi Daud. Iaitu 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Badan kita boleh menerima dengan baik. 1 hari puasa, 1 hari puasa. Tapi puasa Isnin kami pun dah cantik dah. Dah cantik dah. Itulah 10 tips. Siapa sempat tanda lah. Siapa tak sempat, tanya lagi. 10 tips. Tanda. Bersih hati. Kenapa hati kita nak sangat jadi bersih tu? Orang yang hati bersih ni, hidupnya tenang, masalah kurang, sentiasa sehat, ceria, family bahagia, kecemerlangan anak-anak, kemudian anak-anak, kepatuhan suami, isteri dan anak-anak, dan Allah akan beri apa saja yang terlintas. Minta dah, tak minta, tak sempat minta pun. Terlintas saja. Apa yang dia nak, Allah terus tunaikan. InsyaAllah. Amin. Itulah kelebihan orang yang hati bersih. Hati bersih. Okey, kita pergi kepada quote of the day. Tajuk kita hari ini, sembang-sembang hari ini, tanda-tanda Allah sayang kita. Pertama, diberikan kesedihan. Kesedihan. Kita diberikan kesedihan. Hamba yang disayangi oleh Allah kerap diberi kesedihan. Allah sayang itu kita kerap sedih. Kerap diberi kesedihan. Kerap sedih. Sedih sama. Itu tanda Allah sayang. Sebab apa? Sebab dengan kesedihan itu, seseorang hamba akan sering menyebut nama ni. Ya Allah, sedihnya. Ya Allah. Kalau orang happy, happy tak ingat lah. Tak ingat. Jadi, kesedihan. Sedih. Rasulullah juga sedih. Rasulullah juga sedih. Sebab Rasulullah juga ialah sebagai manusia biasa. Dia juga sedih. Semasa anaknya Ibrahim meninggal, wafat. Dia juga menangis. Menangis. Sedih, emosi kan. Emosi. Semasa Khadijah wafat, dia juga sedih. Dia juga sedih. Semasa Abu Talib wafat, dia juga sedih.
Ia juga itulah tunggak tu. Yang Atuk sebut tu Khadijah, Abu Talib, itu tunggak dia. Selepas dua yang ni meninggal, Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Sebab tentangan daripada kaum Quraisy pada masa itu semakin kuat sehingga nak membunuh baginda. Sehingga Allah perintahkan supaya Rasulullah pindah hijrah ke Madinah. Kerana tonggak dia sudah tidak ada lagi. Yang kedua ialah diberikan kesakitan. Dengan kesakitan itu, kita akan selalu mohon kesembuhan dari Allah. Tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan juga obatnya. Dengan sakit, Allah mencabut dosa-dosa kita, insyaAllah. Ini yang penting. Sebab tu kita kena redha. Sebab tu kita kena cool. Cool sabar. Ya Allah, sakitnya. Aku redha, ya Allah. Itu. Zaman Nabi-Nabi dulu pun sentiasa menerima kesusahan. Tengok Nabi Yusuf AS nak dibunuh oleh adik-adiknya, dibuang dalam perigi. Susah. Tengok Nabi Nuh dalam keadaan mengajak isteri dan anak naik kapal, tak nak dia. You tengok Nabi Ibrahim bagaimana dibakar. Dibakar oleh Namrud. Susah kan? Susah. Tapi kuasa Allah masuk dalam api, sejuk menggigil. Itulah kuasa Allah. Itu Nabi Ibrahim. Dan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim apabila diutuskan supaya sembelih Ismail. Sedangkan dia dah lama dah. Siti Hajar dah umur 80 dah, belum dapat anak. Setelah dapat anak, maka diperintahkan supaya disembelihkan. Tak sedih kan? Sedih, tapi kerana Allah Ta'ala. Apabila Allah arah, Allah utuskan, mereka bergembira. Begitu juga kalau setakat diberi kesakitan. Memang sakit ni sakit lah. Susah memang susah lah. Susah lah. Terutama orang duduk seorang, orang tua kan. Allahu Akbar. Sebab itulah, kita kalau nak membantu, jangan kira mak bapak kita lah. Asalkan orang tua je, terus bantu. Atuk pun dah tahu dah faham dah. Bila dah tua dah. Dah umur dah dekat 70 ni, dah rasa dah betapa kita need help from the people. Betapanya. Walaupun kita dalam sihat, alhamdulillah atuk masih sihat. Tapi sometimes we need people help. Apalagi kalau kita tak sihat. Apalagi kita sakit. Allahu Akbar. Sebab itulah ujian sebenar menjaga ibu bapa ialah semasa ibu bapa tak boleh bangun. Ibu bapa sakit, masih lagi bernafas tapi tak boleh bergerak. Itulah ujian sebenar menjaga ibu bapa. Bukan jaga masa bapak boleh buat kereta, bapak boleh cari duit, bapak boleh melancong ke sana ke sini. Tak payah jaga pun tak apa. Kan? Make close. Tapi apabila ibu bapa terlantar di atas katil, kalau di hospital tak apalah, mesti jaga. Doktor jaga. Tapi kalau terlantar atas katil di rumah, maka masa itulah ujian besar, ujian berat yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Dan ujian itulah yang membolehkan anak-anak itu masuk syurga. Dengan mudah masuk syurga. Dan orang yang menjaga kedua ibu bapa, hidup dia dengan anak-anak keluarga mereka adalah tenang dan berjaya. Dihindarkan daripada segala-segala musibah. Ini yang penting. Jadi banyak kelebihan yang akan dapat apabila orang menjaga kedua ibu bapa. Jadi berebutlah. Berebut jaga ibu bapa. Jangan tak berebut. Jangan tak berebut. Jangan menolak. Menolak. Aku je jaga. Kau tak nak? Jangan. Biar berebut. Ni minggu ni aku minggu ni rumah aku minggu ni rumah kau. Tak apalah kalau kau tak nak kau bawa rumah aku. Berebut. Biar berebut. Sebab ganjarannya telah besar. Iaitu ganjaran di dunia pun dah dapat. Orang yang menjaga ibu bapa. Begitu juga orang yang menganiaya ibu bapa. Punishment di dunia pun dah dapat dah. Jangan punish ibu bapa. Jangan menganiaya ibu bapa. Tanda Allah sayang kita. Diberikan kehilangan. Kehilangan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali mengingatkan Sang Pencipta. Apabila kehilangan, itu tanda Allah sayang kita. Dengan kehilangan kita akan semakin sujud dan menyebut nama Allah agar diberi ketabahan dan kekuatan. Sebab itu apabila kita hilang orang tersayang,
atau hilang kereta, hilang motor ke apa ke, sabar, sabar, sabar. Itulah pesanan daripada rakan-rakan. Ada juga yang kata, kau bolehlah cakap sabar, bukan motor kau. Ini motor aku nak sabar macam mana? Janganlah cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Jadi ada kesusahan. Ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Diberikan kesusahan. Ada diberikan kesusahan. Susah kita. Dan yang kelima, jiwa yang menderita akan semakin dekat kepada Allah. Jiwa yang menderita semakin dekat kepada Allah. Penderitaan yang ditanggung walaupun berat, terasa lebih ringan bila kita banyak berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita redha, kita sabar dan kita menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa ringan. Kata ringan. Ada satu cerita. Satu cerita kesusahan yang amat sangat. Ini berlaku di Indonesia. Ada satu keluarga, dia tinggal di pendalaman. Setiap hari dia datang ke pekan dengan menaik kereta membawa hasil jualan. Setiap hari. Itulah. Susah. Satu family ni memang susah. Jadi ketua keluarga, suaminya pergi ke jalan besar, tunggu kereta, naik kereta pergi ke pekan, buat jualan, kemudian balik. Begitulah setiap hari. Dia jual ni ialah sate. Dia buat sate, pergi jual di pekan. Satu hari masa dia nak bertolak daripada rumah dia ke jalan besar itu, dia tergelincir dan sate dia tumpah. Dan kereta itu tadi sudah tak tunggu dia dah. Kereta yang dia selalu tumpah tu tak tunggu dia dah. Kereta pun terus pergi ke pekan. Jadi dia pun ambil sate yang tumpah dan rosak tu, balik ke rumah beritahu kepada isteri yang hari ni kita tak ada pendapatan lah. Nampaknya sate kita semua dah jatuh dalam bendang. Isteri seraya kata, sabarlah bang, besok kita buat lagi. Itulah isteri bagus. Isteri baik, isteri bagus. Tak berapa lama. Lebih kurang 2-3 jam selepas daripada orang kampung melihat satenya telah tumpah kan. Orang kampung tengok semua, dia pun balik begitulah. Ada seorang orang kampung datang. Dia kata, kau tahu tak, yang kereta selalu ambil kau bagi ke pekan tu, accident tadi, semua mati. You tengok hikmah sate tumpah. Dia terselamat daripada naik kereta yang semuanya meninggal. Driver dan passenger semua meninggal. Kereta itulah yang dia naik setiap hari, dan kereta itulah yang tak ambil dia hari itu kerana sate dia tumpah. Jadi ada hikmah sate jatuh. Kerana Allah sayang dia. Jadi dia susah, Allah bagi susah, satenya rosak. Tapi Allah sayang dia supaya dia tidak meninggal. Kalau sate dia tak rosak hari itu, adat kata dia naik kereta tu, accident mati. Lagi susah kan? Lagi susah. Jadi sate dia tu menyelamatkan dia. Sate yang jatuh itu menyelamatkan dia. Allahu Akbar. Itu kita kena fikir. Jangan cepat memikir yang tak elok. Memikir yang negatif kan. Dan tidak berapa lama, waktu petang tu, ada orang kampung datang. Aku dengar sate kau tumpah. Kau tak nak jual ke? Ada orang datang nak beli sate yang tumpah tu. Rupanya orang tu bela itik. Bebek. Bela bebek. So dia beli semua sate tu. Dia beli semua sate yang tumpah tu. Semua sate tumpah tu. Jadi sate dia laku semua. Gitu. Laku semua. Jadi dia boleh buat modal dan besok dia berniaga lagi. Itu hikmah daripada Allah SWT. Bermula dengan sedih apabila sate kita jatuh dalam bendang. Tapi telah menyelamatkan nyawanya daripada naik kereta yang accident meninggal. Dan Allah bantu lagi menggerakkan hati seorang yang pelihara itik, bebek datang beli sate dia. Maka dia mendapat uangnya kembali dan boleh berniaga semula. Inilah contoh-contoh
yang kita tak mampu berfikir di pemikiran kita. Tak mampu kita berfikir di pemikiran kita. Allah mengurus dengan baik. Allah mengurus dengan baik. Sebab itu kita jangan kecewa. Jangan cepat kecewa. Terus bersyukur. Terus redha. Ya Allah, aku bersyukur hati aku jatuh. Ya Allah, aku sabar hati aku jatuh. Tak ada rezeki aku hari ini. Betul ke tak ada rezeki? Tidak. Kan ada orang datang beli sate dia. Ini. Benda-benda yang inilah yang tidak dapat difikir oleh fikiran manusia biasa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Maha mengetahui. Maha mengetahui. Allah tahu apa yang dia buat. Sebab itu kesusahan yang kita terima itu adalah baik untuk kita. Tapi kita saja tidak tahu. Contoh, sate yang tumpah tadi. Memang susah. Dah tak ada duit dah. Tak ada modal dah. Sate tak laku jual dah. Tapi Allah tolong. Kalau sate tak jatuh, kau naik kereta, accident, mati. Akibat sate jatuh, kau selamat nyawa kau. Allah ganti lagi dengan rezeki. Ada orang peritik, bela bebek, datang beli sate kau untuk bagi ke bebek dia. Cantik kan? Allahu Akbar. Ya, baby cat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Suasana yang seperti inilah. Yang kita, apabila kita diuji, diberi kesusahan, kita perlu sabar. Sebab ada sesuatu yang hebat. Ada sesuatu yang hebat. Mungkin juga kita nak balik kerja, tengok motor hilang. Maka kita balik dengan bas atau balik dengan Grab. Kan? Mungkin kalau kita motor tu tak hilang, kita bawa motor tu accident. Mungkin kita mati. Nobody knows. Tak ada yang tahu. Sebab itu apabila motor hilang, sabar dulu. Ada hikmahnya. Kalau kita naik, kalau motor tu tak hilang, kalau umur kita dah pendek, dah ketutupan, maka kita accident mati. Tapi Allah sayang kita. Dia menghilangkan motor kita. Contoh. Macam itulah. Macam itulah. Itu cerita tadi. Cerita-cerita yang berlaku. Dan sesuatu yang berlaku itu, kadang-kadang berlaku dalam masa yang panjang. Kita tak sedar, motor kita hilang tu, kita pun tak tahu dah hilang. Tiba-tiba 4-5 tahun baru dapat kesan daripada sesuatu itu. Baru dapat kesan. Ini yang penting kepada kita. Jadi apabila diberi penderitaan, maka penderitaan ditanggung walaupun berat, terasa lebih ringan bila kita banyak berserah diri pada Allah. Tawakal pada Allah. Memberi kemiskinan. Apabila Allah memberi kita diuji dengan kemiskinan, tanda Allah sayang kita. Tanda Allah sayang. Allah Maha Kaya, sekaya-kayanya seorang manusia di dunia ini. Tidak ada yang lebih kaya daripada Allah. Saat diberi kemiskinan, Allah mahu mengajar kita untuk meminta darinya bagi mencukupkan apa yang kurang. Boleh jadi bantuan itu datang dalam bentuk pekerjaan. Hadir asbab melalui seseorang datang membantu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Paling penting, jangan lupa untuk bersyukur, taat, saat tiba masanya bantuan Allah dari SWT. Itu yang penting kepada kita. Bila diberi kemiskinan, kita diberi kemiskinan. Apabila berlaku Isra' dan Mi'raj, Rasulullah melihat dalam syurga ramai orang miskin. Itu ada kelebihan. Apabila Allah bagi miskin, kita ada peluang masuk syurga. Sebab dalam syurga ramai orang miskin. Jadi jangan risau kalau kita miskin. Jangan risau. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan yang ketujuh ialah diberi kehinaan. Hina bukan satu perkara yang mudah untuk ditanggung. Berat ini. Terasa hina di mata seorang boleh menyebabkan kita rasa rendah diri. Tapi hinanya kita di dunia tidak berarti hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang penting kepada kita. Kita jangan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, tanda-tanda Allah sayang kita. Apabila kita berada dalam kesedihan, kerana Allah ingin kita selalu menyebut namanya. Apabila kita berada dalam kesedihan, kita selalulah ingin menyebut namanya. Apabila kita sakit, kerana Allah ingin kita memohon kesembuhannya. Ya Allah, sembuhkanlah.
Kita bukan minta dengan doktor. Ya Allah, doktor sembuhkanlah. Tak. Tak. Kita minta obat. Ya Allah, nak obat. Ya doktor. Ya doktor. Ya doktor, nak obat. Bukan apa? Sakit. Tapi nak sembuh, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Allah beri kita kehilangan kerana Allah mahu kita minta yang lebih baik darinya. Kehilangan boyfriend, kehilangan girlfriend, kehilangan isteri, kehilangan suami, kehilangan rakan, kehilangan rakan kongsi, kena tipu bisnes. Cari yang lebih baik lah. Semoga Allah beri yang lebih baik. Bila kita diberi kesusahan, kerana Allah mahu kita belajar bersyukur dan redha. Susah, belajar bersyukur dan redha. Syukur dan redha. Itu yang penting. Ya? Dan Allah beri penderitaan kerana jiwa yang menderita akan selalu dekat kepada Allah. Bila kita menderita, nak tidur pun tak lena. Kita nak tidur malam pun tak lena. Kita tahajud. Kita tahajud. Kita buat tahajud. Banyak berzikir, baca Quran malam, qiyamul lail. Itu yang terbaik. Allah beri kemiskinan kerana Allah mahu kita minta yang cukupnya. Kita jangan minta kaya. Kita minta secukupnya. Kita minta cukup. Ramai orang minta kaya. Ya Allah, berilah kaya. Kalau kau kaya, tak semestinya cukup. Yang kita nak ialah barakah. Barakah. Barakah dan cukup. Ini penting. Ramai orang silap berdoa minta kaya. Dan Allah beri dia kaya. Dia masih lagi minta nak kaya. Sebab apa? Dia tak cukup. Sebab dia minta kaya. Sebab tu kita kena minta cukup dan barakah. Cukup dan barakah. Cukup dan barakah. Itu penting. Itu penting kepada kita. Ada juga diberi dugaan lambat bertemu jodoh. Ada juga ni. Lambat bertemu jodoh yang baru. Suami baru atau isteri baru. Lambat bertemu dengan jodoh. Tidak bertemu jodoh mengajar kita untuk sabar. Tidak bertemu jodoh itu mengajar kita untuk sabar dan yakin dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak berarti perlu terus berpelut tubuh menunggu jodoh datang sendiri. Usahalah cari jodoh. Dan jika masih belum dapat, harap bersabar. Cari jodoh ni kena usaha. Kena usaha. Rasulullah pun sebelum berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah pun ada girlfriend lain. Ada. Dia tu tak nak. Dia tolak peminangan Rasulullah. Dia tolak. Dan sehinggalah Rasulullah diintai oleh Khadijah. Panjang cerita. Seronok cerita Rasulullah. Cerita Rasulullah. Jadi jodoh pun begitu juga. Jodoh pun begitu juga. Kena usaha, sabar. Usaha pun kena patuh syariah. Jangan melampau-lampau. Nanti tak tutup apa rambut lah, apalah, Allah aurat berat. Ada juga orang yang diberi kesusahan dalam percintaan. Budak-budak dulu lah ni. Umur belasan tahun, 20 tahun. Kenapa kau sedih ni? Kecewa lah. Ditinggalkan girlfriend. Ditinggalkan boyfriend. Dulu. Rela mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gagal bercinta bukan berarti selamanya akan bersedih. Bercinta pun. Bukan ditinggal bini. Memang sakit akibat putus cinta. Tapi jika sudah dia bukan jodoh kita, maka lepaskanlah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin dia lelaki tak bagus. Depan kau je dia menyamar. Boleh jadi. Perangai je macam setan. Boleh jadi. Itu obat. Obat apabila kita nak menghilangkan, kita nak lupa kepada lelaki yang pernah kita jatuh cinta. Pertama sekali, jahat jantan tu. Kutuk dia habis-habis. Lama-lama kita pun benci. Macam tu lah. Diberi jodoh yang kurang baik. Dah kau nak sangat. Minta sangat nak kahwin. Maka Allah beri jodoh yang kurang baik. Ada juga ujian untuk lelaki atau perempuan yang telah bertemu jodoh. Tapi kurang baik akhlaknya. Ini juga ujian untuk kita berusaha betulkan sikap pasangan masing-masing. Perkahwinan ini adalah sambil lengkap melengkapi. Lengkap melengkapi. Itu harusnya. Perceraian bukan jalan keluar, sebaliknya berusaha dahulu untuk membetulkan apa yang salah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan juga merupakan satu ujian dalam hidup berumah tangga. Satu-satunya apabila sesuatu yang berlaku, aras bergegar setelah perceraian. Satu perceraian
menyebabkan aras di langit bergegar. Satu-satunya benda halal yang amat dibenci dalam Islam ialah perceraian. Assalamualaikum Tok. Nak pagi, sihat selalu. Pagi. Ya Zainab. Morning. Morning. Diberi jodoh kurang baik. Kalau diberi suami yang kurang baik, cuba fikir Asia. Asia dia dapat Firaun. Firaun, bapa segala jahat. Asia, itulah. Kalau orang dapat fitnah yang kuat, maka cuba perhatikan dengan Maryam. Difitnah kerana mengandung tanpa suami. Itulah Maryam. Kita lihat semua tu para nabi, para rasul, para ahli-ahli syurga, dia melalui satu proses yang sukar untuk mendapat taraf syurga. Dia beri ibu ayah untuk kita jaga. Ini yang penting. Untuk seorang anak ada juga diuji oleh kesihatan orang tua yang memerlukan perhatian dari kita. Ada diuji. Anak 12 nak jaga mak seorang pun tak boleh. Ada orang kata macam tu. Diuji. Diuji untuk menjaga. Ini ada. Dan atuk ada juga atuk membaca setengah-setengah artikel. Anaknya sanggup berhenti kerja tau. Minta dengan suami, saya berhenti kerja ya, nak jaga mak. Suaminya izinkan. Allah, mulianya pengorbanan dia. Hidupnya tak susah. Sepanjang masa menjaga anak, menjaga ibu dia. Dan selepas ibu dia tak ada, hidupnya bangkit kembali. Begitu hebat dan begitu baik. Itulah orang-orang yang hebat. Menjaga ibu. Menjaga ibu yang berusaha. Aku sendiri punya seorang rakan di mana bila pernah berdepan dengan ujian sebegini. Ketika beliau sudah punya kerjaya dengan gaji yang besar, ayah beliau telah jatuh sakit. Antara kerjaya dan tanggungjawab sebagai seorang anak lelaki untuk menjaga kebajikan ayah sendiri, beliau memilih untuk berhenti kerja dan lepaskan gaji tinggi untuk pulang ke kampung. Allah Maha mengetahui, berkat keputusan itu, beliau kembali kampung dan meneruskan bisnes sate yang ayahnya sudah mulakan. Tadi yang baru sebut bisnes sate. Tadi disebut sate. Pukul 11. Pukul 11. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang hari ini. Sebelum itu kita baca dulu surah Al-Fatihah. Dan kita niat semoga pahala Al-Fatihah yang kita baca ini Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita, pada diri kita yang kita baca ni, kepada suami atau isteri atau anak-anak, pada rakan-rakan quote of the day, semua yang mendengar, ada yang dengar saja, rakan-rakan di YouTube yang selalu tengok itu, kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan khususnya kepada toki kita Nabi Adam AS, jiran-jiran sebagainya, guru-guru kita, supaya pahala ini sampai kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya Wan Zaidi, salam Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Wan? Alhamdulillah Tok sihat Wan. Sihat alhamdulillah. Quote of the day kita hari ini, tanda-tanda Allah sayang kita. Ada juga orang yang diberi majikan yang kedekut. Majikan kedekut ada. Sabar je lah. Asalkan dia bayar gaji kita. Tapi kalau majikan tak bayar gaji, kau berhentilah kerja. Majikan yang kedekut boleh bikin kita sakit kepala. Penat. Nak cuti tak boleh, apa tak boleh. Itu kena sabarlah. Sabar. Dan ada kalanya juga kita diuji dengan diberi orang susah datang. Orang miskin datang. Minta itu, minta ni, makan, minta sedekah, buat jualan sebagainya. Sebagai contoh, insan yang paling mulia, Sayyidina Ali, sedang nak sarapan petang bersama Fatimah dan anaknya Hasan dan Husin. Tiba-tiba datang orang ketuk pintu. Ya Khalifah. Maka buka pintu.
Saya dah 3 hari tak makan. Sayyidina Ali ambil makanan yang nak dimakan oleh isteri dan anak dia itu, bagi kepada orang itu. Itu hebat kan? Itulah ahli syurga. Ahli syurga memang hebat. Ahli syurga. Ya Wan, bulan Ramadan ni siaran tu macam biasa ke? Macam biasa, insyaAllah. InsyaAllah. Cuma tak boleh minum je lah. Tak boleh minum. InsyaAllah macam biasa. Pukul 10 kita start. 10 lebih-lebih lah. Jadi dia beri tamu tanpa undangan. Ada juga. Tamu tanpa undangan. Kadang-kadang kita pun rasa macam nak reject juga kan. Reject. Tapi bagi kita untuk menjadi tamu, ada 3 waktu yang tak patut kita pergi melawat rumah orang. 3 waktu. Rasulullah memberitahu bahawasanya jangan pergi rumah orang waktu terlampau pagi. Waktu fajar, orang belum mandi, orang belum tu, itu satu waktu. Yang kedua, waktu matahari memuncak, waktu zuhur. Itu juga tak sesuai. Dan yang ketiga ialah waktu maghrib. Itu 3 waktu. 3 waktu, kita jangan menziarah orang masa tu. 3 waktu itu. Kesusahan itu ujian, kesenangan juga ujian. Diberi rezeki jodoh baik. Tadi diberi rezeki jodoh yang tak baik kan? Itu ujian. Tapi diberi jodoh yang baik. Kau jangan take for granted pula. Dapat suami yang macho, baik. Suami semua, lembut apa semua. Alhamdulillah. Suami misali lah katakan. Mana? Macam anda semua lah. Suami misali. Rezeki dapat jodoh yang baik boleh mengajar kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Barulah dapat menjadi manusia yang lebih baik untuk hidup dengan lebih bahagia di masa pasangan. Tapi ada juga ibu-ibu tunggal yang Atuk pernah jumpa lah. Kita dah buat baik dah. Jantan apalah. Akhir sekali dia tipu kita. Ada juga. Dah dapat isteri baik dah. Ada dapat isteri. Sebab tu janda-janda entahlah. Atuk tengok janda-janda ni cantik. Tapi kenapa ditinggalkan oleh lelaki? Kita pun laki-laki juga. Entahlah macam mana. Apa yang tak kena sebenarnya. Kadang-kadang kat TikTok ni dia sengaja buat saya ibu tunggal tahu. Saya ada kerjaya tahu. Lain macam dia ni. Promosi ke? Promosi ke? Ada. Tapi heran ya macam mana isteri perangai baik juga tidak diterima oleh suami. Nasib lah. Diberi rezeki anak ramai. Orang yang tak dapat anak memang kesunyian lah. Tak dapat anak. Tapi rezeki anak yang ramai itu juga rezeki. Meriah anak yang ramai. Sebab itu kita jangan marah ke anak kita. Sebab itu rezeki yang Allah beri. Kalau kita marah ke anak kita, sama dengan kita marah pada nasi lah. Nasi tak sedapnya kau. Lauk apa kau? Kau ambil nasi, kau balik apa semua. Itulah rezeki. Jadi kau jangan marah anak kau macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Kena jaga rezeki anak ramai. Diberi kesenangan hidup. Ada orang diberi kesenangan hidup. Ujian dia. Kesenangan hidup. Selesa. Allahu Akbar. Orang yang sudah diberi kesenangan hidup. Ataupun diberi anak yang ramai. Ataupun diberi kenikmatan, kemewahan. Dia jangan berhenti berdoa. Ada orang. Bila dia sudah relax. Dia sudah steady. Dia sudah comfortable. Dia tak berdoa. Itu silap. Kita mesti teruskan berdoa. Ya Allah, kekalkanlah kebahagiaan rumah tangga kami. Tingkatkanlah kebahagiaan rumah tangga. Kena minta. Ya Allah, kami sudah hidup dalam keadaan mewah, ya Allah. Berilah kemewahan lagi, ya Allah. Kena minta. Kena sentiasa minta. Kena sentiasa minta. Ya Allah, anak kami dah ramai. Ramaikanlah lagi. Ramaikanlah lagi. Kena minta, sentiasa minta. Sebab kebanyakan orang, bila tak ada baru minta. Ya Allah, saya belum dapat anak. Ya Allah, kurniakanlah anak. Ya Allah, saya belum dapat kerja. Ya Allah. Ya Allah, saya belum dapat. Jadi, yang tak ada baru minta. Sebenarnya yang ada juga lebih penting perlu minta. Kalau tidak, yang ada tu hilang. Habislah kau. Habislah kau. Begitu juga jika kita diuji dengan kesihatan tubuh badan. Badan kita sihat. Sihat. Bila badan sihat, jadi makin malas. Itulah. Makin malas. Malas solat, malas pergi masjid, malas baca Quran. Malas semua, malas zikir. Gitu. Badan sihat. Kesihatan tubuh badan yang baik hendaklah dijaga. Jangan ingat kesihatan ini untuk kita melakukan perkara yang sia-sia.
Gunakan umur, tenaga dan kesihatan itu untuk melakukan perkara yang baik di jalan Allah. Kita kena jaga. Jagalah masa mudamu. Beribadahlah sebelum masa tuamu. Berdirilah solat sebelum kau ditidurkan solat. Ditidurkan solat. Itulah. Ada juga orang diuji dengan rezeki, diberi nama dan pangkat, gelaran dan sebagainya. Itu juga ujian daripada Allah SWT. Nama dan pangkat tidak hanya akan beri rasa gembira, tetapi juga rasa resah kepada si pemegang nama pangkat itu. Oh, resah. Nak makan, kena pilih kedai. Contoh macam tu. Diberi ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak juga merupakan perkara yang rezeki daripada Allah SWT. Belajarnya mudah sampai PhD dan sebagainya. Diberi wajah yang cantik dan handsome. Itu juga rezeki. Dan itu juga diuji. Apa kau buat dengan wajah kau? Kau buka aurat ke? Dosa. Perempuan buka aurat, dosa. Jangan buka aurat. Cantik kau untuk suami kau. Suami kau. Sebab itu, Siti Fatimah, sepanjang hidup dia tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat dia kecuali Sayyidina Ali. Itulah Fatimah. Orang lelaki minta ramai bini, tapi takut ke bini. Itu biasalah. Biasa. Ada orang diberi segala permintaan dengan mudah. Tadi Atuk ada sebutkan. Apabila hati kita bersih, kita minta apa saja dengan Allah, Allah beri. Kadang-kadang tak sempat minta lagi, terlintas je, Allah terus beri. Itu. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang berhati bersih. Berusahalah. Ada orang ketika sedang rasa susah, ada saja bantuan yang tiba. Rasa susah sikit je, ada orang datang, ada orang bantu, ada orang. Itulah. Ketika mahu sesuatu, ada orang yang dapat bantu. Rasa nak aja, rezeki datang. Sesungguhnya ini juga boleh dikaitkan ujian daripada Allah SWT. Tadi Atuk dah ceritakan 10 perkara. 10 perkara yang harus dilakukan untuk mendapat hati yang bersih. Hati yang bersih. Kita juga berhadapan dengan ketika kita mengeluh, sedih. Bagi yang nipis imannya, mereka pasti akan mengeluh, merungut dan merintih. Habis semua orang tahu yang dirinya itu sudah dilanda ujian. Cara menghadapi ujian dari Allah yang terbaik adalah sabar. Yang kau duk posting kat TikTok, Facebook, IG. Buat apa kau duk cerita kat orang? Tak perlu. Tak perlu. Ketika kita mengeluh, Allah menjawab, aku dah penat sekarang. Allah kata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Tidurlah. Apabila kita penat, tidurlah. Kita penat. Allah bagi jalan. Bagi peluang. Bagi jalan. Bagi jalan. Berat dugaan ini, tak tertanggung rasanya. Allah, beratnya dugaan ini, tak tertanggung rasanya. Aku tidak membebani seseorang melainkan sesuatu kesanggupan. Allah tidak memberatkan kecuali kita sudah bersedia untuk menanggung beban itu. Apa yang aku buat semuanya hanya sia-sia belaka. Kita rasa apa yang kita buat itu semua tak berhasil. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, nescaya ia akan mendapat balasannya. Kita jangan melihat orang tak respon, orang tak balas budi kita. Jangan. Kita buat lillahi ta'ala. Sebab sebesar zarah pun kebaikan kita, Allah yang mikira. Manusia tak mikira. Pedulikan dengan manusia. Tak ada seorang pun yang nak tolong aku. Nobody want to help me. Why? Berdoalah kepadaku. Berdoalah kepada Allah. Nescaya aku akan kabulkan. Di saat itu. Dia tidak akan kesorangan. Berdoalah. Apabila kita kata tak ada seorang pun yang nak tolongku, berdoalah kepada Allah. Apabila kau ingat aku ingat kau. Kata Allah, apabila kau ingat aku ingat kau. Aku sedih sangat ni, ya Allah. Janganlah kamu berduka. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Itulah cantiknya sebuah kehidupan ini. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sudah 1 jam lebih. Nanti Atuk upload ke YouTube. Jadi siapa yang halfway dengar, boleh tengok dalam YouTube. Boleh menonton sepenuhnya. Dan video-video pendek, 1 minit.
Atuk uploadkan juga di YouTube, boleh lihat di sana. Selain daripada di Twitter, TikTok tak banyak, tak banyak. Ada jugalah 3 4 video. 3 video. Sekali lagi Atuk berharap rakan-rakan daripada Indonesia, Thailand, Singapura, rakan-rakan daripada Filipina dan negara-negara lain yang memahami atau pernah menonton di YouTube ataupun di live ini, untuk ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe TikTok Atuk, kena subscribe juga. Dan kalau nak lihat Twitter boleh juga, di Twitter Atuk, Haji Mat Atuk Twitter, dan di YouTube, YouTube juga, YouTube Haji Mat Atuk YouTube. Itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala